Dengan Cik Remy ya. Okey. Cikgu Remy, you nak test apa-apa ke? Sebelum saya admit orang.
Mana pula volume ni? Mana pula volume? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jeremy. Okay, more. Saya test kot dulu. Audio ke apa. Betul lah. Kursi ni nampak lah. Besar ni. Zaman aku 1 kilo. Simpan dulu ya. Mahal ni. Dia beli kedai-kedai. Tempat. Macam mana nak hilangkan belakang ni? Ni Ustaz Syakir ni. Ustaz Syakir dengan Dr. Fiza boleh bantu saya jadi moderator Thank you. Okay later. Doktor nak test session jap. Saya lupa co-host saya. Co-host. Okey, boleh test. Assalamualaikum. Salam. Dr. Mar, thank you datang. Thank you. Nak buat teh kejap. Silakan. Doktor nampak tak yang keluar ni? Keynote ni? Okey. Boleh. Clear Ada alternatif. Boleh test Okay, sound dengan AR kot sikit. Oh, alright. Jap. Alamak, mana iPad kejap. Nampak dia Okey. Beres. Okey good. Okay. Lepas tu last kali test sound kot. Apa-apa sound lah. Sound. Keluar tak? Zoom. Stop Zoom. Saya ingin kamera dekat sini.
Oh, dalam 2 minit lagi kita test lah, Cikgu Remy. And lagi saya on Facebook Live. Alright. Cikgu Remy, you punya jawatan apa Boleh tak WhatsApp sekejap? Dekat Boleh, JPN. Jawatan. Boleh. Okay, saya Facebook lah sekejap. Dia ambil masa sikit. Alright. Okey, rasanya kita dah live di Facebook. Kita tunggu 1 minit lagi untuk start kan. Alright, okay, terima kasih semua kerana hadir. Kita kick off je dulu, nanti insyaAllah semua akan masuk dan akan bantu bersama kita Dr. Fiza dan Ustaz Syakir. Okay, so hari ini lah hari yang terakhir untuk bengkel inovasi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dengan iPad D5 bersama kita Cik ataupun Cikgu Noremi Rasib daripada Jabatan Pendidikan Johor, penolong pengarah sektor sumber teknologi pendidikan di Jabatan Pendidikan Negeri Johor ataupun JPN Johor, dan beliau juga adalah Apple Teacher. Okey, so hari ini bersama kita, saya terangkan sikit adab dan tata cara webinar dan bengkel sebelum kita bermula. So sesi bengkel dalam talian ini akan dirakam dan bersiaran langsung di FB Live Apple Learning Community Malaysia, dan pastikan mikrofon semua mute sepanjang sesi, dan sesi akan berlangsung, so kalau semasa sesi berlangsung boleh gunakan ruangan chat lah. Okay. Dan sesi soal jawab juga akan dibuka sebelum sesi berakhir. So kita akan buat Q&A sikit. Maybe Cikgu Remy boleh habiskan dalam 10 ke ataupun 10 suku untuk kita beri ruang kepada Q&A. Dan kalau boleh jangan gunakan perkongsian skrin nanti ganggu pula
orang tengah nak test AR tu, Cikgu Remy nak tunjuk kan. Okay, so pautan kaedah akan diberikan pada akhir sesi. Okay, so tanpa membuang masa lagi, kita persilakan Cikgu Noremi Rasib daripada JPN Johor dalam dengan tajuknya pengajaran alternatif dengan augmented reality untuk D5. Silakan. Cikgu. Silakan. Terima kasih Dr. Helmi. Saya stop sharing sekejap. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya memulakan perkongsian saya pada malam ini, marilah kita sama-sama membaca umul kitab. Lil Nabi Karim wa alihi wa ashabihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tajuk yang dipertanggungjawabkan kepada saya ialah pengajaran alternatif dengan augmented reality AR short form ni untuk D5 lah, yang mana dasar sekarang iaitu D5 yang dahulunya kita kenali dengan apa, digital learning, dan sebelum tu ialah Google Classroom, dan sebelum Google Classroom ialah Frog VLE. Okey, ini tajuk saya dan itulah poster saya. Dan kita akan menggunakan editor yang menggunakan iPad sepenuhnya, iaitu Reality Composer. Yang ini, ikon yang ini. Ini ikon Reality Composer. Harap-harap rakan-rakan guru dapat menginstall aplikasi tersebut dalam iPad, dan ianya ialah didatangkan secara percuma di dalam iPad. Okay, ini augmented reality dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah. Bermaksud cikgu pun boleh buat dan murid tu sendiri pun boleh buat. Anak saya sendiri pun dah boleh buat benda ni dengan menggunakan apa? Reality Composer tu sendiri. Okey, sebab dia senang. Memang senang. Dulu kalau saya belajar saya guna Unity. Unity pun dah belajar senang lah. Tak belajar tu susah lah kan. Tapi Reality Composer ni sangat mudah. Memang sangat-sangat mudah. Okey, ini ialah dia punya ikon. Ikon tu everyone can create augmented reality, Reality Composer. Kenapa saya suka trademark Apple ni, everyone can create music, everyone can create drawing? Sebab dia macam dia nak kita membangunkan sesuatu, everyone can create. Walaupun kita tak pandai ke apa, tapi dia nak kita membangunkan sesuatu, everyone can create. Augmented reality dengan aplikasinya ialah Reality Composer. Sambil-sambil saya bercakap ni, harap rakan-rakan dah install lah Reality Composer tu. Okay, ini ialah projek yang saya buat. Tajuknya ialah Geografi Tingkatan 1, Lakaran Peta Malaysia. Okay, kalau you all semua jumpa aja yang ini, simbol ni, bermaksudnya ialah gambar tu bergantung pada website. Ada website yang saya tengok, dia hanya tulis teks. Ada dia bagi gambar. Kalau yang mana tulis teks tu, kalau dia tulis AR ke apa, klik kat situ, nanti dia akan keluar AR lah kat situ. Tapi kalau ada gambar yang ini, Assalamualaikum, Cikgu Remy. Nampaknya beliau disconnect je. Cikgu Remy. Tak apa, kita tunggu Cikgu Remy Okay. Sambil-sambil tu saya share screen lah kita tunggu dia. Maybe dia tak sedar maybe Cikgu Asma, Puan Asma boleh contact Cikgu Remy ke? In the meantime, saya sharekan something. Saya try sekejap. Okay, thank you.
Okay, so sambil kita tunggu Cikgu Remy, maybe saya share lah something Okay, kita sebenarnya telah bersama untuk saya sharekan kita punya nilai. Ini saya nak buat akhir tadi, tak apalah. Saya buat awal lah Ini pun nanti bila beliau ni saya stop lah Okay, ni session dia ni. Saya pula take over ni. Nanti Dr. Fiza, Ustaz Syakir ataupun Puan Asmat sebut bila Cikgu Remy dah masuk balik. Okay, so ni ialah kerangka inovasi PDPR Apple Learning Professional, Apple Professional Learning dia 5 Okay, so ada 8 ataupun ada 10 elemen di sini. Okay, macamlah. Alright. Okay, so untuk melihat semua kita boleh lihat ada 10 elemen. So first kali kita dah cover pedagogi imersif bersama saya di bengkel yang pertama, kedua komposisi misik kita cover, ketiga augmented reality, 4 lukisan digital beranimasi, kelima mixed reality, 6 penyertaan digital, 7 green screen, 8 rakaman digital dan 9 dan 10 buku interaktif dan pengajaran alternatif. Dan seperti yang saya sebut tadi, untuk first kita bersama ini adalah pengajar imersif di mana kita share tips on semua perkara ni. Okay, alright, tu Cikgu dah masuk ke? Dah ada ke? Belum? Dah. Okay, dah, Cikgu dah ada. Okay, tak apa. Nanti saya share di end session. Saya tunggu you tadi. Okay, back to you, Cikgu Remy. Sorry. Silakan. Terima kasih Dr. Ilmi backup. Saya share screen balik semula. Ya, silakan. Kat AV tu keluar apa kan? Kata putus. Oh, okay. Right. Okay, ni tadi saya sambung balik. Geografi tingkatan 1 Form 1, lakaran peta Malaysia. Okay, kalau ada simbol yang ini bermaksud ialah website tu dah ada AR tetapi ada juga website yang mana dia tak letakkan gambar, dia hanya teks sahaja, tapi dalam teks tu dia tulis AR. Jadi kena klik teks tu, dia akan wujudlah AR tu. Tapi kalau macam ni yang saya buat, memang saya letak AR kat sini. Kalau ada gambar ikon ni, maksudnya ialah pengguna family untuk Apple saja yang boleh buka AR tu. Kalau Android saya rasa macam hari tu saya dengar dia kena converter. Tapi saya pun tak cari converter tu lah sebab saya pun tak guna pun Android. Okay. Ini ialah untuk RBT tahun 4 unit 2 pengenalan kepada reka bentuk. Reka bentuk basikal ni, komponen asal basikal. Saya dah buat benda ni pun dalam AR. Jadi kita akan go through satu persatu. Kita akan buat sendiri hands on nya. Contoh basikal. Kalau macam ni ialah rangka keseluruhan frame dia. Frame ni body ni lah. Ini roda dia, handle. Kemudian kita nak cerakinkan dia satu persatu. Tapi saya tak buat semualah. Mungkin semua tu makin masa ke apa, tapi saya tunjukkan konsep macam mana cara nak buat. Dan ini ialah sains tahun 1, 6.1 bahagian tumbuhan, sama juga. Bunga, daun, buah, batang, akar. Ada satu app tu dia mendalam lagi. Dalam daun tu dia dalam lagi. Apa yang dalam daun tu dia siap tunjukkan apa yang ada dalam daun tu. Dalam buah tu, dalam batang tu, dalam akar tu memang best lah. Tapi konsepnya sama juga. Tapi bila once you dah dapat konsep ni, you dah boleh buat sampai profesional lah. Okay, apa yang boleh dilakukan oleh Reality Composer? Dia boleh menghasilkan objek-objek 3D model, 2D model, secara physically model pun boleh. Dan juga model-model tu kita boleh labelkan dan kita boleh letak audio dalam tu dan juga animationkan dia. Macam Dr. Fiza tu dia animationkan orbit bulan ke bumi ke tu dia boleh animate. Tapi bila kita dah buat semua sekali kita punya output benda ni, hasilnya ialah dalam bentuk USDZ ni, USDZ ni. Okay, ini ialah wajib USDZ ni. Okay. Nak tak nak memang you all kena buat .USDZ. Dot ni depan ni ada nama lagi lah.
Nama lagi contoh nanti basikal ke .usdz, pokok USDZ, okey. Okey. Yang dua gambar rajah ni ialah reality converter beta 3 ni dan satu lagi reality converter 1.5 beta. Ini saya dapat saya sebagai developer, saya register dalam Mac Apple, saya sebagai developer dan kita boleh try yang apa yang Apple dah bagi kat sini. Kenapa saya guna reality converter ni? Sebab model-model 3D ni kebiasaannya dan kebanyakannya dia dalam format OBJ, GLTF dan USD. Jadi bila saya download yang free daripada website, saya akan gunakan reality converter ni untuk menjadikan ni convert daripada OBJ tu jadikan USDZ. Sangat mudah, memang sangat just drag aja benda tu. Okay, tapi untuk iPad saya tak sure ada tak ada reality converter ni. Tapi kalau dalam pakai MacBook, Mac, iMac ke apa memang ada reality converter ni. Okay, reality converter ni 1.5 beta, siapa yang ada Mac juga kena install Xcode. Dalam Xcode tu dah ada memang dah get ready dalam tu lah reality converter. Dia punya paparan iPad dan juga dalam Xcode punya reality converter sama je. Tak ada beza, memang sama, totally sama. Okay. Reality converter, kenapa kita gunakan reality converter? Sebab kita nak ubah format 3D model tu dari OBJ ataupun GLTF ataupun GLT dan USD kepada USDZ. Okay. Tu yang saya kata tadi. Kebanyakan format 3D ni dia .obj, GLTF, USD, saya tertinggal satu GLT dalam saya dan kita nak ubahkan ke format yang ni kepada USDZ. Ini yang sangat penting USDZ ni. Kalau tak jadi USDZ ni memang tak jadilah kita punya AR nanti. Okey, kita cuba apa yang saya dah bangunkan ni, rakan-rakan boleh scan QR code tu. Sebab saya dah cuba buat USDZ tu, kemudian scan QR code ni dulu, kemudian ini dia punya URL lah, dan saya buat shortcut dia kepada QR code dan sama-sama kita test menggunakan iPhone ataupun menggunakan iPad. Okay, dalam masa 2-3 minit kita cuba dulu test dan saya akan sambung kepada slide 14 kejap lagi. Saya pun akan sama-sama buat copy Safari ni. Okey. Ini yang saya dah bangunkan. Kalau sama-sama nak tanya pun boleh, tak ada masalah. Kejap lagi baru kita buat aktiviti lah. Okay. Contohnya ni. Okay, saya tak ambil AR, saya ambil objek. Tapi tunggu dia nak load dulu. Okay, dah load. Saya ambil objek Okay, ini objek sini. Kat mana saya dapat gambar peta? Peta ni saya draw, saya lukis balik dan saya masukkan dalam Keynote. Dan saya jadikan ni sebagai shape. Okay. Bila jadi sebagai shape, kemudian saya pergi dekat apa nama istilah tu break part tak silap saya, supaya color-color negeri ni saya boleh pisahkan dia dan saya asingkan color-color tu. Break apart tak silap dalam Keynote tu. Okay. Bila dah jadi macam ni, dah color-color, kemudian saya jadikan dia dalam bentuk PNG dan saya drag semula ke dalam reality converter. Tak apa, nanti kita akan buat sama-sama. Okay. Kalau saya test AR kat sini, kita cuba AR. Okay, ni dia AR-nya. Okay, dan cuba saya klik setiap negeri, saya klik. Okay, ada keluar Kuala Lumpur. Kalau nak hilangkan balik, saya tekan balik Kuala Lumpur, Terengganu. Okay, Terengganu. Jadi dekat sini sebenarnya kita boleh deep lagi lah, mendalam lagi lah. Apa yang ada kat Terengganu tu, kita boleh cerita. Jadi dia klik, makin lama makin dalam. Okay, contoh yang saya buat ialah satu saja, iaitu Johor.
Okey, kat sini ada 2 ikon, iaitu lagu dan juga X. X ni pangkal lah. Cuba saya tekan lagu. Ini adalah lagu. Lagu pada tutup, kita boleh masukkan apa yang tajuk dalam PDPR kita lah. Okay. Contoh tadi, kalau ni klik, kalau nak pangkah, dia akan hilang. Okay. Close. Okay, basikal. Okay, tunggu dia load kejap. Ni semua kena bergantung pada internet lah ni. Okay, basikal. Okay, basikal dah keluar. Okay, tengok label-label tak ada tetapi dia baru naik. Dan dia bunyi. Macam mana bunyi tu kita nak masukkan. Okay. Basikal ni ialah 3D model. Okay, 3D. Okay, gambar 3D Ini saya ambil daripada website. Dia secara percuma dan asalnya basikal ni ialah .obj. OBJ dan kemudian saya gunakan reality converter tu untuk convert jadikan USDZ. Okay, apa yang ada kat tayar? Cuba saya klik tayar. Ini ialah paparan tayar. Okay. Di tayar ni ada gear dan juga ada disc. Disc untuk brake. Jadi kita boleh ajar budak-budak, murid-murid kita macam ni. Okay. Ini ialah physically tayar. Okay. Real tayar. Tapi ini dalam bentuk AR. Kenapa tayar ni macam ni? Ada bunga-bunga. Tu kita boleh tanya budak. Okay. Dan juga kita boleh buat soalan sebenarnya. Letakkan satu ikon kat sini. Ikon ialah nota ke apa benda. Ini ialah tayar bla bla. Kenapa tayar ni macam ni? Sekian. Kenapa lidi ni macam ni? Kenapa dia pakai disc? Okay, ini ialah contoh daripada subjek RBT. Okay, gambar yang ini, ikon ni, sebenarnya saya nak buat gambar tutup. Dia back balik. Okay, ada bunyi tik. Okay. Kemudian rangka. Okay, ini ialah dia punya frame. Kalau dalam RBT bahasa Melayu panggil rangka, body ni rangka. English panggil frame Frame atas, ni atas upper, lower, dia ada lah istilah dia. Ada dalam keynote saya tu ada. Okay. Tapi saya tak nyatakan lah. Okay. Saya just tunjukkan konsep macam nak buat. Okay, ini back. Okay, ini letak basikal ni. Okay, ini ialah 3D tadi. Basikal 3D. Ini pokok. Move iPad to start. Okay, pokok ni. Okay, pokok ni 2D ke 3D? Rasa-rasanya. Pokok ni ialah 2D punya lukisan, drawing. Tengok gambar dia. Kalau basikal tadi, dia ada 3D sikit. Ada lekuk-lekuk sikit. Macam mana saya buat pokok ni? Agak-agak siapa yang boleh bagi jawapan? Boleh type kat chat kita? Macam mana saya boleh ambil gambar pokok ni? Guess teka je. Macam mana saya boleh buat? Okay, tracing ada, gambar ada, lukis guna Keynote. Lukis guna Keynote, okay. Nice. Okay, jawapannya saya cerita sikit. Betul? Apa yang you all tulis tu betul? Saya ambil gambar dulu daripada internet. Saya dragkan dia masuk dalam Keynote. Saya tracing balik, lukis satu persatu semua. And then jadikan dia sebagai PNG file. Lepas PNG file, saya transfer kepada foto. Dah jadi PNG, saya transfer pula kepada Reality Composer. Okay, tak apa. Nanti kita akan cuba buat. Apa fungsi mata kat sebelah situ? Okay, mata ni kat sini ialah untuk menunjukkan, sorry sikit ini serak sikit di pejabat ni. Okay, mata ni menunjukkan ialah icon. Okay. Information. Okay. Sebenarnya
ikon mata tu terpulang pada kita lah, kita nak letak apa sebenarnya. Okay, ini adalah daun. Boleh klik lagi pada daun, nanti boleh mendalam lagi lah. Pada buah, kenapa buah tu gini-gini. Boleh cerita lagi, batang, akar. Okay. Macam mana nak invisiblekan balik, hiddenkan balik teks tu? Kita klik mata, pada mata. Okay, hilanglah dia. Dan juga bunyi, kita boleh letak bunyi-bunyi semua sekali kat situ. Okay, ini semua. Ni saya lukis sendiri lah. Yang dua cawan ni memang saya lukis sendiri. Saya jadikan 3D model. Pokok pisang ni memang 3D model. Saya ambil daripada internet, dia .obj. Tapi saya dah convertkan dia kepada USDZ dan saya modify sikit pokok pisang ni. Tapi saya tak labelkan lagi lah, tak sempat ni. Okay. Iron Man. Iron Man bersama. Okay, kalau dekat iPhone kat iPhone, dia terus letak muka kita ke depan. Okay, pakai iPhone. Tapi kat iPad ni kenapa dia terbalik macam ni? Ini terbalikkan kamera macam ni. Okay, right? Dan juga samalah. Hak ni pun samalah. Kalau pakai iPhone ni memang gambar cantik lah. Okay, boleh test lagi nanti tu. So, macam mana cara kita nak buat USDZ tu? USDZ tu dah buat, tapi macam mana masuk dalam web server? Inilah coding ni. Coding ni nanti saya boleh bagi je, tak ada masalah pun. Yang penting yang dalam ni, line 16 hingga 18. Yang lagi satu ada line AR bawah ni. Ini sangat penting. Kemudian href ni ialah dipanggil balik nama USDZ tu. Image source ni daripada basikal.jpg. Inilah. Kemudian dia hidupkan dengan A. Link dia matikan dengan A lah. Okay, ini je yang penting. Line 16 hingga 18. Kita juga boleh buat di PC kita sendiri. Tak kisahlah sama ada dia Windows ke Linux ke Mac OS ke. Mana-mana boleh platform tu. Dan juga jadikan dia sebagai web server. Okay, ini ialah coding untuk HTML. HTML saja Dr. Maniza. Simple je coding ni, tak susah mana pun. Cuma saya tambahkan dia ialah untuk bootstrap supaya dia dapat fix dalam kita punya apa-apa platform yang kita pakai lah. Handphone ke, iPad ke apa benda lah. Okay, activity PDPR Reality Converter. So, ini ialah subjek-subjek ni. Banyak lagi subjek yang boleh kita buat. Macam hari tu saya tengok orbit yang Dr. Fiza buat tu memang best lah, menarik lah kan. Okay. Sains tahun 1 manusia memahami bahagian manusia dan fungsi. Ini saya dapat yang 3D yang real gambar 3D real, tapi dia macam nak tunjukkan tu censored sangat. Memang open semua sekali. Tu yang saya tak buat tu, ada saya simpan. Okay. Tapi memang cantik lah 3D tu. Dan kita boleh masukkan dalam Reality Composer kita, memang satu-satu boleh detect. Dengan ada audio lagi semua macam mana. Okay. Jadi kita terus pada aktiviti kita, boleh scan QR code tu ataupun pergi kepada URL kat situ. Okay. Ada masa tempoh 2 minit. Cuba sama-sama kita pergi ke URL tersebut. Kalau kurang jelas ke apa ke, boleh masukkan di ruang chat lah. Okay. Mana palette ni? Copy. Go. Dapat tak palette saya? Respon sikit di ruang chat. Boleh? Okey, kalau dapat alhamdulillah lah. Okey, cuba ambil yang sebelah kiri saya tu lah. Bahan bengkel 4 tu. Bahan bengkel 4 Disember sebenarnya tu. Kalau boleh nanti saya mohon rakan-rakan peserta ni, kalau yang mana dah dapat buat AR sekejap lagi, masukkan dia lah. Dalam ruang ni saya dah bagi 3 ruang kat sini. 1, 2, 3. You all boleh masuk mana-mana pilih lah ruang ni untuk upload video ke, AR tu sendiri ke. Okay.
Kat sini adalah pokok yang saya lukis tadi. Ini senang sikit. Orang boleh ambil terus pokok ni di dalam Keynote. Ini adalah basikal USDZ tu. Rangka, body dia, ni tayar basikal, ni pokok pisang, ini Iron Man, ni basikal RBT, ini yang dah siap. Ini dah siap Okay. Saya ambil yang ni. Pokok lah pokok. Saya ambilkan contoh pokok hari ni, malam ni. Apa tu, boleh share lagi. Okey, saya ulang semula. Sekejap. Kalau saya laju, tolong berhentikan saya. Stopkan saya. Okey. Dalam masa tempoh 2 minit Nampak sikit. Nampak sikit. Okey, dah dapat rakan-rakan? Rasa macam dah dapat lah Okey dah. Alhamdulillah. Sekejap saya cari folder saya kat mana. Ini derima. Ini pokoknya. Okey, right. Ini yang saya lukis. Okey. Saya nak tambah sikit lah. Untuk malam ni. Sebentar ya. Okey, right. Saya cuma tambah dekat sini ialah bunga. Okey, yang kuning ni ialah bunga. Okey, kuning ni bunga. Kemudian saya pergi dekat foto. Dia buka macam ni kerja. Tutup balik. Sebab apa? Sebab kita nakkan gambar fotonya dia keluar kat sini. Okey. Kemudian pergi kat Keynote. Pergi kat foto ni. Tarik sebelah dia. Okey. Stop it due to recording and multitasking. Dia stop lah. Dia stop lah. Ya. Tak apa. Maybe Cikgu Romi boleh share balik skrin. Okey, kejap. Dia tak boleh multi screen macam tu Banyak sebab lah, mungkin juga internet connection pun ada juga. Betul. Zoom ni pun sebab dia baru update, so ada banyak ni lah possibility. Apa kita cuba try balik. Alright, silakan cikgu. Kalau dia boleh split screen sebelah sini, saya tarik takut putus lagi. Dia boleh drag pokok ni, select on. Dia boleh drag pokok ni nanti. Drag pergi ke foto saja. Okey, dia akan jadi terus PNG. Tapi kita cuba ni lah. Ini export kepada image. PDF image. JPEG PNG. Export. Share. Save image. Oops, silap. Export image. Select on. 1:1 image PNG export. Save image.
Tapi saya rasa ni macam no fill. Okey, kena buat no fill No fill saya rasa. Sebab tadi guna teknik lain. Tapi malam ni pula jadi pula macam ni. 3 dot, export, image, range, 1 to 1, go back, PNG, save. Save image. Okay, right? Bismillahirrahmanirrahim. Tak jadilah. Okay, ni dia pokoknya. Okay, ni pokoknya, pokok 2D Ni pokoknya. Okay, right. So sekarang ni, tu gambar pokok kalau siapa yang ambil basikal USDZ tadi ke apa pun boleh, tak masalah. Kita cuba gambar pokok yang saya lukis. So sekarang ni, kita nak pergi kepada Reality Composer dulu. Tarik bawah ni sikit. Kat sini ada ikon dia, Reality Composer ni. Inilah dia dan klik. Klik ini. Ini saya buka tadi semula. Yap. Okay, dia akan pergi kat sini. Ini adalah tanda plus. Okay, you all pergi kat tanda plus ni untuk create yang baru. Create yang baru. Okay. Ini adalah anchor. Okay, anchor. So malam ni saya akan gunakan yang anchor ni. Horizontal. Tapi nanti rakan-rakan boleh cubalah ni. Vertical, image, face, object. Yang Iron Man dengan Hulk tadi saya guna yang face. Okay, right. Dah sudah. Macam ni. Ini gambar 3D ni. Yang kotak ni. And then click in, delete. Sekali lagi delete. Okay. Saya cuba nak import picture tapi saya takut dia akan jadi terputus semula nanti. Just cubalah foto ni tarik ke tepi. Tengok. Tak boleh. Tak berjaya nak buat multitasking macam tu. Tapi rakan-rakan boleh cuba tarik. Ambil yang foto last kali tadi tu. PNG drag masuk dalam tu. Okay. Saya terpaksa share screen semula. Mana pergi zoom? Zoom pun keluar ke? Share screen. Start broadcast. Habis kita tunggu Cikgu Remy set up. Okay, alright. Okay, so ada. Okay, tak apa. Kita silakan dulu. Alright, silakan Cikgu Remy. Okay, dah pilih tadi. Saya ulang semula. Pergi pada search. Cari Reality Composer. Kalau iPad masing-masing tahulah kan kat mana dia punya ikon dia. Ni ikon kat mana. Tapi saya lagi guna search lah. Tarik just perlahan. Saya dah jumpa kat sini. Yang ini Reality Composer ni. Okay, ini klik baru. New. Dan pilih horizontal. Okay, anchor choose an anchor. Ni horizontal, vertical, ada image, face, object. Kalau nak belajar semua sekali untuk malam ni tak sempat lah tapi saya ajar konsep dulu yang asas pergi kepada horizontal. Okay, dia akan jadi keluar macam ni. Okay, right. Dah? Okay. Bersama saya? Okay. Kalau nak delete kotak ni, just klik je. Klik, and then klik sekali lagi. Dia akan keluar function kat situ lah. Select all, replace, modify, cut, copy, duplicate and delete. Okay. Cuba kita fahamkan dia punya konsep dulu. Hijau ni untuk apa? Untuk upkan dia naik ke atas. Okay. Merah ni untuk apa? Gerakkan left and right. Z lah Biru ni untuk apa? Boleh pusing sekali lagi. Okay. Biru ni untuk gerakkan juga depan belakang apa ya. Tapi kalau rakan-rakan perasan, biru ni bukan hanya untuk depan belakang, dia ada function ni sekali. Pusing kan ni. Tengok pada rotation sini. Rotation kat sini dah bergerak ni. Rotation. Jadi nanti kalau ada objek-objek yang rakan-rakan nak
fungsikan dia untuk gerak ke apa, gunakan function ni lah yang bulat ni. Kalau merah, red ni, function dia untuk gerak ni. Okay, hijau pula, macam mana hijau? Okay. Hijau mendatar lah, tapi dia pusing macam tu lah. Kalau tengok rotation ni, dia bergerak. Ini adalah position ni. Ini sekarang gerak, hijau lah. Hijau. Okay. Position, ni position. Ini scale. Merah, tarik merah. Ni adalah position. Tengok position merah tu dah bergerak, X. X dah bergerak. Biru pula. Biru. Kalau nampak Z tu, dah bergerak. Hijau atas. Okay, cuba kotak ni, kita nak jadikan dia sebagai USDZ tu. USDZ. Okay. Cara dia macam mana ialah pergi pada 3 dot, export. Ada keluar USDZ sini. Okay. Tetapi kalau first time guna ke, saya pun tak ingat, tak sure. Ada iPad yang tak keluar tau USDZ ni kat sini. Okay. Caranya ialah macam mana nak keluarkan cara tu ialah pergi pada setting, type kat sini Reality Composer. Reality Composer. Dekat sini setting ni. Enable USDZ export. Okay. Enablekan dulu. Hijaukan dulu. Dah hijau, nanti barulah kat sana akan keluar, muncul kat sini export USDZ. Okay, right. Boleh tak kita tambah objek 3D? Boleh. Cara dia macam mana? Sebelum kita nak export, klik pada plus. Ini adalah library library yang mana iPad dah bagi contoh-contohnya. Okay. Basic. Inilah basic-basic yang kita gunakan. Boleh scroll lagi ke bawah, tengok dulu. Kalau dalam iPad, dalam YouTube ke, banyak tutorial tentangnya. Rocket ni. Okay. Saya mula terfikir nak buat keyboard sebenarnya. Keyboard susun cantik, start dengan coding. Dia punya apa tu, nama panel tu. Kita buatlah C, D, E, F, G, A, B, C kan. Jadi bila klik, teng 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 teng, bunyi lah. Tapi kena buatlah satu-satu punya audio. Okay, ni semua ni. Pelik tak pelik? Okay, table klik. Klik dari table ni. Okay, saya buang ni dulu. Saya ambil klik. Tak sini. Kemudian saya nak besarkan dia. Pergi ke sini. Scale ni, besarkan scale. Okay, klik. Dah letak. Okay, nak tambah lagi. Jadi saya nampak ada banana. Okay, nampak tu banana di tengah load. Tengah download. Rekan-rekan boleh pilih lah apa-apa pun objek. Klik kecil sikit. Okay. Sekarang saya nak masukkan, ada teks ni. Saya cuba delete teks ni. Saya cuba masukkan banana ni atas plate. Okay, dah jadi. Kalau gambar ni tak edit lah kan. Okay, right. Boleh tak kalau kita nak duplicate? Ni, klik, duplicate. Dah jadi 2. Banana. Okay, dah ada 2. Okay, tengok library yang dia bagi. Color semua cantik. Okay, tapi gambar raja ni yang kita buat tak cantik. Sebab apa? Sebab dia terapung. Okay, agak-agak. Dia dah termasuk dalam sangat. Okay, sudah ada bersama. Okay, nice. Okay. So, 3 dot, export USDZ dan export. Okay, ini kita simpan lah. Simpan file kita kat mana. Ni yang saya ajar basic dulu.
Nanti baru kita pergi yang nak hilangkan, masukkan bunyi ke apa benda. Saya akan masukkan dalam saya punya folder delima RBT ni tadi. Save. Okay. Bila dah save USDZ tu, kemudian pergi pada file kita RBT ni. Mana? Ni dia. Mana ni? Okay, tada. Dah jadi okay, dah jadi, dah siap. Nampak real Kalau nak real lagi, sebab dia ada shadow tu yang real. Jadi bolehlah kita buat apa? Screenshot dan hantarlah masuk dalam saya punya Padlet dari okay, kalau nak buat video pun boleh, tak ada masalah. Buatlah video ke apa. Okay. Ni ingat tadi ada AR dengan objek. Ni objek ni. Tapi kalau pada saya, mata saya ni patut ada bayang sikit kat bawah buah ni, pisang ni. Tak ada bayang, tengok dia masih terapung. Tu perhalusi lagi lah. Okay, right. So, sambung kepada pokok tadi. Macam mana? Buka ni. Saya klik yang baru. Ini yang baru. File. Import. Okay. Picture sebab tak boleh nak. Kalau split nanti dia terputus connection ni. Saya cuba dulu. Gambar tadi. Ni saya masukkan dalam folder. Save to file. Delima RBT. Save. Okay. Kemudian pergi dekat Creative Composer plus import ni, browse, iCloud, delima RBT. Dia tak boleh dia tak boleh nak drag. Patutnya boleh drag. You all buat cara drag. Drag tu memang senang. Saya cuba cara drag dulu. Kejap lagi you all sama-sama buat just drag picture ni. Tarik ke sini dan just drag macam kita tarik keynote lah. Okay, so sambil kita tunggu Cikgu Remy, maybe ada beberapa soalan di sini. Ataupun dah dijawab Okay, so Dr. Ma ada tanya iPad in horizontal or vertical. So sebenarnya dua-dua boleh. Horizontal pun boleh, vertical pun boleh. Tapi saya suka pegang landscape sebab banyak dia punya, sampai ke tepi dia boleh edit Maksudnya lagi senang nak monitor. Alright, okay, kita dapat Cikgu Remy semula. Okay, silakan Cikgu. Okay, terima kasih Dr. Okay, saya dah tarik saya punya. Harap you all pun tarik juga. Okay. Cara yang macam ni memang senang. Just split screen ni. Sekarang saya buat seorang ni yang boleh. Dapat tak rasa-rasa ni? Cuba type kat ruang chat. Kalau tak boleh, saya akan guide. Tapi tak boleh tunjuk lah. Just tarik, saya akan guide macam ni lah. Okay, tarik foto. Saya tak boleh tunjuk tapi nanti takut putus. Tarik foto, tekan lama sikit, pergi ke sebelah sini. Sebelah kanan, sebelah kiri pun tak kisah. Boleh. Kemudian, pilih gambar tadi tu. Gambar yang last, picture tu dan drag masuk ke dalam ni. Dia automatik terus ada di gambar ni. Okay. Gambar dia ada. Okay, right. Pokok saya ni sekarang ni terbaring macam ni. Tak betul lah ni. Okay, jadi kita kena gunakan apa? Gunakan paksi merah ni. Merah ni apa? Merah ni ialah X. Okay, X.
untuk tegakkan dia. Tegakkan dia pada 90 darjah. Dah tegak. Okay, right. Tapi yang center sekarang kat mana? Center sekarang dekat sini. Bulat ni. So kita tarik ni. Tarik. Okay, nice. Gunakan 2 jari untuk gerakkan ni. Ini 2 jari. Okay. Tegakkan balik. Okay. Okay, dah dapat. Dan tekan pada Y axis tu, position tu untuk up and down dia. Supaya dia ke atas lah. Tak gambar ke bawah ni. Okay, dah nice kat sini. Okay, right. Okay. Harap rakan-rakan dapat apa yang saya buat macam ni, rakan-rakan dapat buat sama. Supaya senang nanti. Okay, cuba main-mainkan dia yang ni. Position, rotation. Ini yang sangat penting. Kalau tak nak masukkan kod kat sini pun boleh juga. Tapi leceh lah kan. Baik kita main gerak macam ni lagi senang. Tu yang saya kata AR yang ni sangat mudah. Daripada yang apps yang lain lah. Okay, tapi ni gambar 2D. Okay, nampak. Bila macam ni tak nampak dia punya apa Okay, ni tak center, biru untuk ke depan. Okay. Merah ke tengah sikit. Okay, dah dapat. Okay. Dapat tak? Ke terkial buat? Okay, nice. Okay, dia dapat. Okay, dapat. Kemudian saya klik pada plus untuk letakkan label. Label Label katakan saya ambil ini. Call out ni. Ini call out ni saya letak kat sini. Okay, cuba pusingkan dia. Sama tak paksi dengan daun? Sama. Okay, cantik. Cuma call out ni rasa-rasa macam besar sangat. Skillkan dia kecil sikit. Okay, nice macam ni. Cantik tu. Kena tak daripada daun? Okay, kena. Oh, tak kena. Ke dalam sikit. Dalam sikit. Okay, right. Ni letaklah. Ini ialah dia punya apa nak cakap? Dia punya function function untuk kita tukar setting-setting yang call out ni. Dia punya color ke apa ke. Kat sini dia punya ni material ni. Nak tukar color message ke apa, type, bubble material ni nak tukar, aluminium, brass, tengok tukar color Kalau emas ke gold, steel, ambil steel, rubber. Okay, saya ambil putih lah, senang. Nak tukar labelnya, masukkan teks tu bawah ni. Teks ke sini, teks. Okay. Okay, ni kat sini, tukar ialah daun. Okay, daun. Dah tukar daun ambil daun. Tukar daun. Kalau teks tu kita nak tukar boleh tak? Font, tukar font ke apa, boleh, tak masalah. Kat sini, semua kat sini. Font, style, klik pada style, saya ambil bold. Okay, bold. Okay, and then boleh tak kita copy paste daun ni? Boleh. Klik sekali, keluarkan di function ni, dan sekali lagi. Dan kita duplicate. Dah keluar, kita letak bawah ni. Yang nak panah ni, call out ni tadi, saya nakkan dia mengalir ke akar. Boleh tak? Boleh. Kita sebentar. Setting ni kat mana? Setting dia kat sini.
tailwind ni. Bukan tailwind ni. Corner roundness ni bukan tail position. Ni tail position ni. Okay, sini. Setting. Okay, betul. Dan text ni kita tukar lah. Akar lah. Good Akar, ambil. Okay, dah tukar. Jadi 2. Okay, saya buat 2 dulu contoh. Okay, tapi akar ni kalau pandangan position macam ni, perspektif ni tak kena. Tapi tadi macam ni okey kan? Kena betulkan balik lah. Akar ni, klik pada biru untuk gerakkan dia. Kena tak pada akar. Tengok position macam ni, perspektif macam ni pula. Okey, sikit lagi. Okey, ni dah kena ni. Okey, nice. Okey, dah ada daun, akar. Dan boleh tambah-tambah lagi lah. Untuk buah, bunga pula, apa batang dia. Okey. So sekarang ni, macam yang saya buat tadi tu, saya nak hilangkan dulu teks ni. Takkan kita nak bagi student kita tiba-tiba dah ada label je kan? Bagilah yang cantik sikit. Okay. Untuk cantik buat macam tu, kita klik pada plus. Kalau macam saya pun tadi, saya buat mata kan. Okay, mata. Ini kita ambil lah apa-apa ikon. Tapi nanti you all boleh pilih lah. Gambar apa-apa ke. Contoh saya ambil apa lah sini. Ini gambar batu pun. Almari pun ada ni semua. Pinggan ada, kunci ada. Jam ada. Kotak ada. Okay, saya gunakan alatan ni. Stationery ni. Saya gunakan gunting ni. Bila klik pada gunting nanti, ni contoh lah contoh. Klik pada gunting, dia akan appearkan 2 teks tu, 2 label tu. Mana gambar gunting ni? Ni gambar gunting. Sini. Tekan kamera. Okey, right. Ini skill kecil sikit. Okey. Ini letak sini. Okey, ini contoh lah Boleh ambil gambar mata, gambar apa-apa lah. Okey, sekarang ni saya nak hilangkan daun dan akar tu dulu. So, apa yang kita kena buat ialah kita kena buatkan tingkah laku dia lah, behavior ni. Behavior pada mana? Pada sini. Yang button ni. Okey. Behavior dia. Pergi pada behavior, klik pada plus. Pergi pada plus. Kat sini dah tulis start hidden. Okay. Tapi banyak function lagi dalam ni. Banyak function. You all boleh cuba nanti. Start hidden. Okay. Boleh baca kat bawah tu. Automatically trigger the action sequence when the scene start. Okay, kita nak yang mana satu, scene yang mana? Choose Choose. Okay, ni pakai tangan ni, pakai jari kita pilih. Dia ambil yang daun. Dia akan terus automatic hijau sikit. Kemudian ambil yang akar. Dekat sini, kalau perasan, dia dah ada 2 objek. Ini yang kita nak, 2 objek. Kalau saya letak gambar gunting pun, dah ada 3 objek. Tapi gunting ni saya tak nak. Saya nak appearkan. Okay. Kemudian baru tekan done. Nak tekan done yang bawah boleh, tekan yang done atas pun boleh. Okay, cuba play kejap. Dia akan jadi macam tu. Start dengan apa? Start dengan, dia akan hidden lah. Benda tu hidden. Behavior ni, kita boleh tukar nama dia. Tekan lama sikit boleh, ataupun tekan macam ni, lama sikit, dia akan keluar function. Tekan sekali ya. Okay. Boleh tekan lama sikit lah. Hide Hide text. Hide label. Okay, hide label. Cuba kalau nak play macam mana? Nak play, tekan AR ni. Okay.
Okay. Tak ada sebab apa? Sebab saya tekan play kat sini. Okay, dah tak ada lah. Ni kita belum export ni. Kalau cuba export nanti mungkin akan jadi terus. Okay. So sekarang ni, tekan stop ni. Cuba export ni. Okay, I'll stop. Cuba export. 3 dot. Export kepada USDZ. Tadi kita buat pinggan dengan pisang kan. Sekarang ni ialah gambar pokok. Export. Ni first step kita ialah hiddenkan label. Okay. Buat dalam 5 RBT. Tukar nama. Okay, save. Cuba pergi pada file RBT 3. Ni. Okay, start je. Okay, dah tak ada Memang start dah tak ada lah. Label tu tak ada. So sekarang ni kita belum buat step kedua. Iaitu nak keluarkan label tu macam mana. Tapi ni pokok ni boleh pusing lah. Gunakan dua jari. Okay. Okay, right. Nak keluarkan balik dia punya teks tadi macam mana. Okay, nak keluarkan teks macam mana? Keluarkan teks. Pergi pada behavior dia. So, yang tadi ialah hide. Sekarang ni kita nak keluarkan, nak appearkan teks daun dan juga akar. Pergi pada button plus. And then, pergi pada, kat sini ada, boleh baca ni, tab fleet. Tapi saya suka yang ni lah, custom. Custom ni senang. Trigger, ni behavior ni boleh tukar nama pada show text. Show label. Trigger apa yang kita nak ialah trigger tag. Bila kita tag pada gunting, akan keluar label tu. Tag ni, choose ni, kita klik pada gunting dulu. Ni dah ada satu objek. Okay, tekan done. And then sequence ni, kat sini nampak tak ada show. Ada show, klik pada show. Show apa? Daun dan juga show akar. Choose, akar, daun dan akar. Tapi kat sini ada 3 objek. Jadi you all kena tengok yang mana satu hijau tu macam enablekan serotok. Ni, gunting ni pun sama. Kita tak nak Jadi klik ini. Okay. So tekan apa? Tekan done. Kalau dah siap tekan done. Kita juga boleh tengok pada duration. Kita nak macam buat animation sikit ke apa. Okay, katakan duration ni berapa? 1.5 second. Kemudian nak bagi efek sikit, klik pada motion type. Motion type ini. From apa? Move from front, move from rear, move from above, move from below. Saya ambil below. Cuba play sekejap. Okay, dia akan jadi tag macam tu. Dia akan naik dari bawah ke atas. Okay. And then, dah siap ni semua ni. Kemudian, pergi pada 3 dot. Export semula. Export. Save file. Export kepada nama yang sama pun boleh. Tak ada masalah. RBT. New project. Tadi apa? 3 kan? 3.1. Save. Done. Okay. Pergi pada file. Okay, ni USDZ dah ada. 3.1. Klik. Kalau betul kita buat, mula-mula dia akan hilang. Betul. Dia akan hilang. Dah hilang. Sekarang ni, kita nak appearkan dia macam mana? Tekan pada gunting. Okey. Dah keluar. Tekan pada gunting. Jadi kita belajar murid kita macam ni. Okey. Nak hilangkan balik macam mana? Nak hilangkan balik, kita belum buat lagi function tu. Jadi, kenalah buat function untuk hiddenkan semula. Okey, nak hiddenkan pula. Okey.
Mungkin kita boleh tanya daun, kemudian akar, kemudian hilangkan pula. So budak eja daun macam mana ke, eja akar lah macam mana. Okay. Nak hilangkan macam mana? Kita kena buat semula. Close balik, buka lah Reality Composer semula. Okay, ada pertanyaan setakat ni? Bagi saya 1 minit jap. Kalau ada pertanyaan boleh tekskan di ruang chat. Dr. Hilmi pun boleh bantu saya untuk jawab. Okay, tak apa. So ada soalan kat sini, tak boleh. So Dr. Mahar tanya food saya kat bawah pinggan tak boleh masuk dalam pisang tadi tak boleh masuk dekat atas pinggan. You kena tarik yang you kena guna axis tu yang Cikgu Remy tunjuk tadi tu, yang ada arrow tu. You klik pada objek tu and you kena main-main dengan axis dia. Tapi once you get the hold of it, you dah boleh kiri kanan, atas belakang, pusing-pusing. So you kena try dulu dalam Reality Composer ni untuk AR world ni untuk modify the object first. Bila you dah you dah reti nak modify kiri kanan, atas bawah, nanti you akan slowly get AR lah. Saya pun dulu awal-awal pun pakai Reality Composer ni pun sukar jugalah untuk biasakan dulu. Tapi bila dia dah biasa dia punya world tu, you dah tak pening, okey lah. Dia sekejap je. Dalam maybe 10 to 15 minit awal-awal kan, 30 minit you dah biasa main kiri kanan, dah tarik. InsyaAllah akan okey lah. No worries. Lepas tu, senanglah nak add objek, nak letakkan behavior macam yang Cikgu Remy tunjuk tadi. Soalan di FB ada ke? Tak ada? Soalan ada juga di FB tadi. Itulah, Reality Composer ni kita boleh gunakan iPad Pro dia ke? Boleh guna. So ada sebenarnya saya dah post di FB tu jawapan dia. Dia adalah minimum requirement yang diperlukan lah untuk ada dekat saya bagi link. Nanti saya bagi link dekat you. Saya share lah dekat ni, chat ni. You boleh tengoklah daripada CNET ni. So dia adalah minimum requirement daripada untuk jalankan Reality Composer ni. Okay, right. Masih ada. Okay, saya sambung rakan-rakan. Alright, silakan. Sekarang ni kita nak hide kan pula. Okay, hide kan. Sebenarnya kita boleh gunakan gunting ni juga, tapi agak macam keliru nanti sebab function yang sama kan. Okay, jadi kita gunakan function yang lain. Okay, so sekarang ni apa yang kita buat ialah kita import satu lagi objek. Katakan saya import ni lah. Apa-apa objek lah. Tapi you all buat mestilah yang relationship kan dengan objek itulah kan. Kalau nak bagi nampak, biarlah gambar mata ke apa ke. Okay, saya sedang menunggu ni. Dia mendownload. Tape saya download tape ni. Besar pula tape. Cikgu Remy? Ya. Sementara tunggu saya nak tanya, okey kan masa mula-mula kita buka tu ada cube yang warna yang ada cube tu kan? So cube saya tu ada keluar tanda seruan. Kenapa macam tu ya? Keluar tanda seruan ni? Dalam cube tu ada tanda seruan. Tak guna kan? Tak function kan? Cube tu dengan tanda seruan? Saya tak pasti. Sebab saya nak delete pun tak boleh. Lepas tu pokok saya pun dah terbalik-terbalik dah. Okey. Cuba restart je lah. Boleh? Kejap. Oh, maksudnya keluar balik lepas tu keluar, lepas tu masuk balik. Betul. Reality user tu.
Okay, ni ialah tip saya. Susunannya dah betul lah macam ni. Okay. Fungsi tip ni ialah untuk apa? Hiddenkan semula. Okay, nak hiddenkan semula. Hiddenkan semula. Caranya ialah macam mana? Pergi pada behavior ni lah. Pergi pada behavior kat sini. Nak hidden Nak hiddenkan dia. Pergi pada behavior. Baca kat sini. Wait and show. Saya pilih custom. Saya renamekan dia ialah hidden to hide label to. Okay. Trigger kan dia. Ialah trigger apa? Trigger ialah tab lah, senang. Tab. Tab pada objek apa? Tag pada objek tape. Okay. Tengok color dah berubah. Okay, ni merah asal. Ni dah berubah color. Kemudian tekan done. Okay, ni belum siap lagi Sequence dia. Sequence ialah hide. Betul hide. Hide yang mana? Hide yang choose. Hide yang daun dan juga akar. 2, tapi kat sini ada 3. Kenapa 3? Dia follow sekali yang tape tadi. Jadi, klik pada tape semula. Okay, 2. Duration masa terpulang pada kita. Kita nak berapa second. Okay. Type motion pun sama terpulang. Kalau nak ada efek-efek, move to left ke right ke. Kalau tak, ambil none saja. Okay, cuba play. Okay, dia akan hilang. Okay. Cuba sekarang, dah siap semua ni. Cuba kita pergi pada 3 dot, export kepada USDZ. Export. Save to file. Ni betul. Save project. 3, 2. Done. Okay, save. Okay, dah save. Kemudian saya pergi kat file. Okay, dah ada Ni yang pertama saya tadi. Ni yang kedua. Dan juga ni yang ketiga. Okay. Tunggu sekejap. Asal tadi kita dapat buat apa? 4.6 MB. 4.6 MB dah sekarang dah naik berapa MB ni? Okay, ni dah boleh klik. 21 MB dah silap tu tulis. Okay. Kalau tak nak jalankan AR, pergi kepada objek. Ini objek ni. Oh. Okay, ni objek. Pergi pada gunting. Oh, dia akan keluar. Oh, susah macam ni. Keluar. Pergi pada tape. Hilang tape hilang. Gunting. Okay, gunting pun naik. Nampak tape. Okay, gunting. Okay. Jadi kalau nak cantik, you all buatlah banyak-banyak label tu. Okay, ada daun, akar, batang, mana ada macam-macam lagi lah. Boleh kalau basikal tu banyak lah. Item-item dalam basikal kan. Ada gear tu semua, rantai, kenapa rantai macam ni. Pedal dia, kenapa pedal macam ni. Macam ni lah kalau pedal pakai kasut ke apa kan. Okay, tape hilangkan. Okay, saya minta rakan-rakan yang mana yang dah siap macam ni boleh upload dalam saya punya Padlet lah. Okay. Ada 2 function kat sini. Kalau nak pergi lebih mendalam, sekarang berapa jam 10:10 Lagi 2 minit insya-Allah saya akan berhentikan ni. Kalau nak pergi balik kepada Reality Composer. Reality Composer ni dia macam Keynote pun ada slide, ada part 1, 2, 3 sebelah. Dia pun ada juga sini. Di sini, ni, scene. Nama ni adalah scene. Okey. Katakan saya pergi pada plus. Kemudian pergi pada horizontal. Okey, dah dapat ni. Katakan contoh projek saya nak buat ialah klik pada daun, dia akan pergi dekat scene 1. Dekat scene 1 ni saya dah cerita tentang daun, semua tentang daun. Apa yang ada kat daun, kenapa daun gini, okey. Color apa daun, ciri-ciri daun. Okey, apa fungsi daun. Okey, ini katakan ialah tentang daun.
Okay, tentang daun Macam mana daripada page 1 ni, scene ni, kita nak pergi kepada scene 1. Okay. Caranya ialah pergi pada behavior. Okay. Kat sini, behavior ni, klik pada apa? Klik pada custom. Ni. Daun Supaya apa? Supaya klik daun, dia akan pergi kat page daun. Trigger, tab yang mana? Tab yang daun lah. Tab daun, klik done. Sequence ni, kita pilih apa? Kita pilih kepada change scenes. Scene apa? Choose scene nombor 1. Okay, ni scene nombor 1. Kalau play, tengok dia dah pergi. Nampak, dia dah pergi ni. Dekat scene 1 ni kita buatlah patah balik juga. Jangan lupa patah balik. Buatlah ikon apa? Ikon dia patah balik. Kat sini. Saya cuba tambah objek satu lagi. Tape dah ada lagi. Okay, ini tape. Okay, macam ni. Ni cube ni katakan ni lah. Ni daun tadi. Ni ciri-ciri daun apa benda. Letakkan tag sini, label semua sekali kat sini nanti. Okay, katakan ni. Kita nak patah balik. Macam mana? Behavior. Tekan. Benda yang sama juga. Custom. Ini button back lah. Button back. B-A-C-K. Back. Triggerkan dia. Tekan tab. Choose. Okay, dia choose. Tekan done. Sequence. Pilih apa sequence? Sequence ni ialah pilih change scene. Scene berapa? Scene 1. Patah balik. Okay. Cuba play. Tengok dia patah balik Dah patah balik. Okay. Dah siap semua. Kita cuba run lah. Run macam mana? Run biasalah. Export lah. Save to file. Okay, RBT ni project 3. Done. Save. Okay. Pergi kepada file. Okay, ni 3. Okay, cuba. Okay, dah cuba. Ada ni. Tekan gunting. Dia appear tak? Okay, ada. Daun dan akar. Dah keluar. Hide kan dia. Okay, berjaya. Tekan gunting. Tekan daun. Nampak? Dia keluar. Ni cube ni patutnya ialah daun lah daun. Inilah yang saya buat pada peta Malaysia geografi tu. Yang mana Johor tu bila klik sound tu keluar lagu bangsa Johor lah. Okay, ini ialah tape ni untuk apa tadi kita buat? Dia back to home balik lah. Back to home. Okay, right. Okay. Sekali lagi, gunting. Okay, dah keluar. Daun. Okay, keluar sini dua function ni. Okay. Patah balik. Okay, berjaya. Saya cuma tertinggal satu perkara tadi. Dia banyak scene boleh kita letak. Saya dah cuba buat 5 scene. 5 scene pun dah tak larat. Kalau buat dalam perbengkelan tu baguslah. Untuk pembangunan dia. Alamak. Stop pula. Tarik. Okay, sorry, tertarik dari split screen. Saya dah cuba buat dalam 5 scene. 5 scene pun dah tak larat sebab banyak, sebab kita nak deep lagi kalau dapat buat dalam perbengkelan tu cantik lah. Okay, katakan behavior ni tadi, yang show label ni. Show label, boleh tak kalau kita nak tambah music, audio, play sound. Ni kat sini. Play sound, okay, play sound. Choose, okay. Kat sini boleh kita ambil audio apa-apa sebenarnya. Kita pilih audio, play sound apa tadi. Play music tadi. Ni kita
katakan sekejap, yang tak kena, dot pun tak kena tepat. Good. Okay, cek sekejap yang mana ada ni. Okay, katakan ni. Import. Oh, cancel. Bukan import. Dia dah ada kat sini. Okay. Kemudian dia akan naik sama-sama lah. Sama-sama dengan daun tadi. Naik akan sama-sama dengan daun. Dan kita export sekejap. Export. Ni tree berapa? Tree 4. Daun naik akan keluar muzik. Save. Okay. Kita cuba muzik dia tetap macam tu je kan. Okay, tempat saya ni keluar bunyi tapi tak berapa kuat. Okay, rakan-rakan boleh cuba behavior tentang music tadi tu. Harap-harap rakan-rakan dapat explore lah. Explore yang tentang ni. Ini yang penting di sini. Function-function untuk apa yang kita boleh buat tentang, kalau pokok ni pokok lah, kalau tentang yang kotak daun ni, tag label ni, inilah function-function ni. Mahirkan tentang position, rotation ni. Yang macam Dr. Helmi kata dunia world itu. Mahirkan. Dan penting tengok yang ni, axis ni, hijau, biru, merah ni. Okay. Kalau siapa yang belajar lukisan kejuruteraan tu rasa macam cepat sikit kot pick up ni. Okay. Ini adalah look ni tentang dia punya tentang corak ke apa ke, nak tukar colour ke, macam mana ke, label, text, nak tukar text ke apa, semua kat bawah font ni, text ni. Okay, yang ini saya tak cover lah ini. Fizik fizik ni seronok juga. Kita boleh dalam ATC hari tu Ustaz Syukri ada tunjukkan contoh main bowling apa tu. Okey, yang ini kena mahirkan yang function yang ni dan juga behavior ni. Behavior ni kena kerap-kerap jugalah yang main, tapi dia punya simple je lah Trigger ni English pun senang kita faham lah. Nak klik apa-apa kan. Itu sebab everyone can create augmented reality ni sangat mudah kalau guna iPad. Memang sangat mudah. Kalau guna aplikasi yang lain dulu saya macam terkial juga nak buat kan. Tapi dengan ni memang sangat mudah. Okey, rakan-rakan, saya rasa itu saja perkongsian untuk saya pada malam ini. Kalau ada apa-apa soalan ke apa ke, boleh ajukan. Okey, Cikgu Remy, ada satu soalan daripada Dr. Maniza. Rotation tu kita kanan type dan boleh drag. Okey, macam ni. Tak faham soalan dia. Tak boleh drag on the image. Dr. Mar boleh ajukan terus kepada Cikgu Remy. Sorry, yes, Dr. Helmi. Sorry lah, autocorrect. Saya dah type betul tapi dia autocorrect jadi English tak betul dah. Okay, yang rotation tu boleh kita just drag je daripada, contohnya kalau macam axis tadi tu, kalau kita daripada image tu kita boleh tarik kan dan numbers tu berubah. Tapi untuk position, boleh ke kita buat yang sama ataupun kita memang kena type dekat kotak position tu? So dekat Angular data kan? Untuk soalan Dr. Mar tu, kalau kita perasan yang titik tengah-tengah sini ialah dia punya center. Okay. Jadi kalau objek ni kat sini, kan, saya suka guna yang ni, function biru. Tapi function ni bergantung pada kita, kadang merah ni juga kita guna, kadang lukisan ni kat sini. Dia sebenarnya tak guna ni pun tak apa. Klik aja pada gambar, kita boleh drag mana-mana. Mana-mana je kita boleh drag. Tapi yang penting kat center ni lah. Kalau Dr. Mar nak buat kat sini pun boleh sebenarnya. Tak kisah mana-mana pun. Tapi yang senang dekat center je lah. Sebab apa kita nak tengok position yang lain macam ni. Kan semua sama selari tu kan. Cuma kalau ada gambar 3D tu lain sikit lah. Sebab ada objek-objek yang macam lengkung ke apa ke, macam basikal tadi tu. Nanti boleh download dekat saya punya Padlet tu. Nanti cuba-cubalah yang 3D basikal tu sekali. Yang memang kena, macam Dr. Helmi katalah, memang kena main-mainkan ini selalu. Baru kita macam tak confuse lah. Sebenarnya tak guna ni pun tak apa. Macam saya kata ni, nak drag, just drag ni pun boleh. Tak
Tak masalah pun sebenarnya. Yang penting center ni. Okay? Alright, terima kasih. Lepas tu satu lagi soalan. Apa beza trigger dengan action sequence? Macam mana? Sorry? Apa beza trigger yang dekat behavior tu kan? Dia ada trigger dengan action sequence. Okay, trigger ni maksudnya ialah part yang mana kita nak bagi arahan. Contohnya nak naik kereta kena bawa kunci dulu. Trigger tu ialah kunci. Okay, sequence dia ialah apa? Start engine kereta, hidup kereta. Macam tu. Trigger tu ialah, contoh kat sini ialah tap. Tap pada objek apa. Contoh macam ni. Dia kalau kita klik choose ini, dia akan bagi kita tahu color yang mana yang berubah. Okay, tengok bunting color bunting. Okay, kemudian tekan done. Kat sini ialah kunci kereta tu. Kalau umpama kunci kereta tu lah. Kau nak buat kereta. Ini yang masuk trigger. Kalau pergi kat hide label ni, trigger, hide label yang ni, okay. Hide label ni, choose trigger tu kat mana? Okay, tape pula. Itu ialah masuk trigger. Objek apa yang kita nak triggerkan dia supaya objek yang di hadapannya tu ialah berubah. Sequence tu berubah. Okay, soalan lain rasa memang nak kena playing around lah dekat Reality Composer ni baru dapat faham dia punya sequence-sequence, dia trigger, sequence yang lain. Macam juga soalan daripada Turi ni, behavior tu macam mana kita nak buat arahannya. Yang pertama sekali kalau boleh cantik, kita dah ada dia punya storyboard. Apa benda yang kita nak bangunkan AR kita ni. Jadi bila slide 1 macam ni, slide 2 macam ni, slide 2 ni apa yang appear dekat slide 2 dan juga slide 3 ni apa yang appear lagi kat bawah-bawah tu, nota ke apa benda ke. Itu yang bagus ni. Behavior tu macam kita nak buat arahan tu. Inilah arahan ni dekat behavior ni. Okay. Kalau tak ada, saya nak sambung sikit saya punya keynote. Memandangkan jam 10.23 dah. Keynote, ada 5. Okay, saya sambung sikit keynote saya. Okay, aplikasi AR for iPad. Boleh gunakan, saya first time tengok Dr. Helmi masa presentation dia guna Jigspace. Memang powerful lah, saya tengok dia gabungkan keynote dengan Jigspace. Memang cukup kagum. Okay. Assembler ni pun bagus daripada Indonesia. Okay. Kemudian Plaintail dan Atlas. Plaintail dan Atlas ni aplikasi yang berbayar lah, tapi memang sangat-sangat menarik lah. Okay. Jigspace ni ada yang free, ada yang berbayar juga. Assembler ni pun sama, ada yang free, ada yang bayar. Okay. Saya ada dia punya buku tentang Assembler ni. Kat mana saya simpan, saya tak ingat dah. Ni book AR ni. Okay, contohnya bird ni. Besar pula buka. Dia siap ada bagi panduan guru ke apa bird. Okay, ini ialah bukunya. Konsepnya sama je macam mana kita nak buat AR, tapi dia jadikan buku ni. Dia suruh kita scan untuk assembler. Okay. Contoh je lah Ni buku-bukunya. Kalau nak nanti boleh PM lah. Not. Ni editor Editor ni ialah tempat apa? Tempat kita nak mengedit AR itu. For Apple For Apple kita boleh guna iPad dan juga kita boleh guna Mac. Ingat kalau nak guna Mac kena ada Mac tu sendirilah. iMac ke, MacBook Pro ke. Kemudian kena install Xcode. Dalam Xcode tu baru ada Reality Composer. Tapi kalau nak install Reality Composer je untuk Mac memang tak ada. Okay. Boleh try guna yang nombor 3 tu, Vectory tu. Vectory tu boleh gunakan iPad boleh, Mac pun boleh. Blender, open source, Mesh Mixer tu pun sama. Dua-dua ialah free. Boleh, tapi dua-dua yang bawah tu, Blender dan Mesh Mixer tu ialah Mac lah. Bukan untuk iPad. iPad hanya gunakan untuk Reality Composer. Satu lagi saya tinggal lah, saya rasa. Sketch apa nama tu? Ni, Sharp 3D. Sharp 3D ni pun kita boleh jadikan dia sebagai untuk objek 3D. Okay, objek 3D. Dan yang terakhir sekali ialah model-model 3D. Kat mana kita boleh download model-model 3D tu? Reality Composer sendiri dia dah bagi yang library dalam ni. Contoh library ni pun dia dah bagi contoh.
Ni lah library ni. Content library dia dah bagi kita contoh 3D. Just download je lah. Contoh bangunan ni. Okay, kita tengok sekejap gambar bangunan ni macam mana. Besar file ni. Okay, sambil tentu biarkan dulu kejap. Okay, usdzshare.com. Ini pun satu yang menarik. Saya ambil dalam Twitter ni, usdzshare.com. Memang bebas dalam dia. Okay, Victory ni sama juga. Ada yang free. Yang mana saya letak kat sini ialah kebanyakannya yang free lah. Tapi dia bukan USDZ, kena ingat. Dia ialah kanan .obj, .glt, gtl. Nak kena convert dulu benda tu. Kemudian baru dah boleh jadi USDZ. Baru cantik. Okay. Banyak lah software kat sini. Bukan software yang mana kita boleh download daripada 3D model lah. Dan juga yang terakhir ialah itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kalau ada sebarang pertanyaan lagi sebelum saya serahkan kepada Dr. Remy. Okay. Terima kasih Cik Remy. Ya, sama-sama. Nanti kita ajukan soalan tu dalam chat. Okay, so untuk mengakhiri bengkel ni, terima kasih kita tadi bersama Cik Remy dalam pengajaran alternatif dengan augmented reality untuk D5. So Cik Remy daripada JPN Johor tadi dan merupakan Apple Teacher, so boleh contact beliau nanti kalau ada soalan seterusnya. Okay, so kita nak mengajaklah semua ke Apple Teacher punya learning center atau Apple Teacher Learning Center. So you can scan here and there's a lot of resources. Ada banyak bahan dan dapatkan certification Apple Teacher di sini. So this is the website Apple Teacher Malaysia. Baru dikenalkan dalam tahun lepas. Okay, so ni saya punya Apple Teacher punya cert. So you can go and have, and ada untuk iPad, untuk Mac pun ada. Okay, so ni sertifikat saya. So silakan untuk ambil, and you boleh gunakan untuk punya CPD dan seterusnya untuk KPI lah. Apple Teacher dan terusnya Apple Professional Specialist, Apple Professional Learning Provider dan seterusnya. Bila ada Apple Teacher tu boleh go for the ADE, Apple Distinguished Educator. Alright, okay, dan ni Cikgu Remy punya MOE. So go to MOE, jangan lupa untuk ambil badges badges di D5 tu penting untuk dapatkan sertifikat daripada BSTP. Alright, okay, D5 dan di D5 ni ada banyak resources Apple in Education. So how to become Apple Teacher, ini straight daripada Cupertino Apple and ada juga macam mana video-video ni Apple Education Learning Series, interesting untuk macam mana nak buat home based learning ataupun yang macam kita buat ni PDPR. Alright, okay, dan tidak lupa everyone can create dan everyone can code, so you boleh download dekat books and secara percuma curriculum ni. Okay, dan jangan lupa untuk go to Apple Teacher Community. So kita ada Telegram, Apple Teacher Community, so you boleh scan dekat sini, masuk, ada 4,000 lebih Apple Teachers dalam tu, and then Apple Learning Community Malaysia juga. Kita baru sampai 2K, so kita jadikan lagi ramai and make a bigger community. So ramai di sana yang akan membantu anda, Apple Teacher Community dan Apple Learning Community. Dan ini adalah sijil kehadiran atau pautan kehadiran, pautan kehadiran untuk guru KPM. So boleh scan dekat sini. Sekejap lagi saya bagi link, saya bagi dalam 30 seconds untuk you scan. Kita pun dah menghampiri 10.30 ni. Tak nak ambil masa lama-lama, saya kena wrap up sikit. Alright, okay, nanti kita bagikan link sekejap lagi kat dalam chat. Dan ini seterusnya untuk pautan kehadiran yang bukan guru KPM. Okay, so boleh minta scan di sini untuk maklum balas dan kehadiran. Alright, okay, so sekali lagi kita ajak semua untuk buat badges yang cikgu KPM. Jangan lupa untuk buat badges untuk dapatkan sijil lah daripada MOE. Okay, MOE D5.
Alright, okay. So sekali lagi apa saya nak tekankan kat sini, ini adalah kerangka inovasi PDPR daripada yang Apple Professional Learning di Delima yang dibangunkan oleh Apple Distinguished Educator, Apple Professional Learning Specialist dan Apple Teacher. So kita ada 10 konsep yang penting dan 6 aplikasi Reality Composer, Keynote, GarageBand, Clips, iMovie dan Pages, dan 2 kurikulum yang macam saya sebut tadi, Everyone Can Create and Everyone Can Code. So untuk itu pertamanya dengan bersama saya adalah beberapa benda yang saya share. Ni ada clips okey, dan inovasi pengajaran dengan bersama Dr. Harwati menggunakan GarageBand, okey. So you boleh create music sendiri dan bersama Dr. Hafizah Dr. Hafizah telah menukar kita punya transformasi pengajaran masa depan dengan augmented reality dan reality composer. Dia buat planet terbang-terbang dekat bilik dia. Okay, so lepas tu dengan Cikgu Asmawati alright, menggunakan animasi dengan iPad, so you boleh buat animasi dengan menggunakan Keynote. Seterusnya dengan Cikgu Kamaria, pengajaran aktif. Macam mana you nak buat dengan menggunakan clips ni, dia buat memoji, so dia gunakan mixed reality, sangat menarik so semua video-video ni ada di Apple Learning Community Malaysia dan bersama Dr. Arif Dr. Arif buat iMovie, so you boleh membuat pembikinan movie sama juga dekat sini. Dia boleh buat green screen, nampak naik motor tu semua ada, so you boleh tengok dekat situ and try to do it at home. Tu yang kita nak. So PDPR dengan Delima. Alright, ni rakaman, seterusnya rakaman podcast dengan Noor, so dia buat cerita, buat puisi lah, macam-macam sajak lah ada dalam tu so boleh buat dengan GarageBand dan buku digital interaktif semalam dengan Dr. Juf. Dr. Juf ada buat lah pages, so you boleh hasilkan buku digital interaktif dengan pages. Dan akhirnya hari ini dengan pengajaran alternatif dengan AR dengan untuk Delima, Cikgu Remy dah tunjuk kita sikit-sikit mengenai AR advance ada, and kita perlu pelukis semua. And okay, so untuk itu last kali semua workshop ni ada dalam recording so recordings ada di situ, dan kalau you nak pergi tengok event-event yang seterusnya semua ada dekat situ event. So setiap kali kita ada event, you boleh lihat dekat situ ataupun dekat dalam announcement kita ada letak. So sila pergi dekat situ and bersama kami di Apple Teacher Community, Telegram dan Facebook. Okey, sekali lagi ini adalah dia 10 elemen tersebut, 6 aplikasi dan 2 kurikulum untuk kerangka inovasi PDPR Apple Professional Learning di Delima. Dan terima kasih kepada penaja-penaja kami, Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia Delima, dan bersama Apple Distinguished Educator, Apple Professional Learning Specialist dan Apple Teacher. Terima kasih semua dan nanti kita jumpa lagi untuk bengkel-bengkel yang seterusnya insya-Allah. So bengkel ni merupakan bengkel yang terakhir untuk 10 bengkel yang kita dah adakan dan semua rakaman ada dekat situ. Kalau terlalu laju ke terlalu cepat ke, alamat terlupa pula selepas sebulan, insya-Allah ada di situ. Dan jumpa lagi nanti insya-Allah. So jom sebelum kita akhiri, kita ambil gambar dulu dan saya akan sharekan link tersebut tadi untuk yang guru KPM tadi Alright. So boleh semua buka video. Alright, ini paling best kan? Ambil gambar. Alright, okay. So screenshot sikit Okay. So kita okay. Alright, cheese. Okay. Alright, okay. So kita dapat semua. Okay, and saya nak share link tadi saya share link. Alright, itu MOE okay, punya jika you guru MOE silakan share itu. Dan terima kasih sekali lagi untuk Cikgu Remy, kita punya panel jemputan hari ini, dan co-moderator bersama saya yang bantu tu, terima kasih Asma, Cikgu Amalia, Cikgu Asma, Ustaz Syahid, Ustaz Syakir dan Dr. Fiza dan lain-lain yang hari-hari saya tengok ada kat sini. Cikgu Bar tu student ex-student saya tu ada kat situ, dan lain-lain ada tu teknologis Khairul Azwar dan semualah yang terima kasih sekali lagi. Dan ini yang terakhir dan itulah bukan terakhir tapi insya-Allah akan sambung lagi insya-Allah bersama kami dalam menginovasi pengajaran dan pembelajaran anda di rumah PDPR. Alright, okay, thank you daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr.
Salam. Thank you very much. Have a good rest. Yeah. Assalamualaikum. Okay, thank you, Dr. Thank you. Bye, thank you semua.